Jadi alhamdulillah dalam perkara melibatkan Jumaat, tesis saya di UKM tentang Jumaat. Dan saya juga mengarang buku tentang Jumaat, Fiqhul Jumaah ala Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya cerita ni sebab nak beritahu kredibiliti kita bincang bab Jumaat ni. Jadi boleh peganglah cakap saya tu. Jadi alhamdulillah dalam bab Jumaat ni sebenarnya bila melibatkan meninggalkan Jumaat, Rasulullah telah pun pernah meninggalkan Jumaat hampir setahun. Rasulullah pernah meninggalkan Jumaat hampir setahun. Jumaat tu disyariatkan pada tahun 12 kenabian. 12 kenabian. 13 kenabian baru Rasulullah hijrah. Jadi tahun 12 kenabian tu Rasulullah dah mula arahkan sahabat-sahabat yang berada di Madinah untuk sembahyang Jumaat. Tapi Rasulullah tak arahkan orang yang berada di Habsyah untuk sembahyang Jumaat. Sebab Habsyah tu tak cukup orang, tak cukup quorum. Dengan 36 orang bersama perempuan lagi dan tidak ada orang yang mustautin, semuanya mukim saja sebentar untuk transit mencari suaka politik. Jadi orang di Madinah dah semayang awal lah. Jadi Rasulullah ada seorang pesenincar Rasulullah dalam hadis As'ad bin Zurarah yang memulakan solat Jumaat setelah As'ad dapat menghimpunkan sahabat-sahabat seramai 40 orang. Maka hadis 40 orang sahabat yang dihimpun oleh As'ad bin Zurarah inilah jadi hadis sandaran kepada kaul jadid mazhab Syafi'i. 40 orang baru mula sembahyang Jumaat. Jadi Rasulullah di Mekah tak semayang lagi. Orang Madinah dah semayang dah. Hampir setahun Rasulullah tak semayang Jumaat. Rasulullah tangguhkan semayang Jumaat di Mekah sebab ada keuzuran, keselamatan zaman tu. Apa keuzuran dia? Keuzurannya Rasulullah ni dah ramai dah. Umat Islam di Mekah ketika itu sebelum berhijrah ada lebih kurang 80 orang. 80 orang ni dah lebih 40 dah. Dah boleh semayang Jumaat dah. Tapi Rasulullah tak nak semayang Jumaat sebab kalaulah berhimpun ramai-ramai, maka sudah barang pasti ada persepsi yang akan ditimbulkan orang Muhammad nak berhimpun tu, nak lawan tu. Sebab apa? Tahun 12 kenabian ni tahun meruncing. Tahun baru lepas kematian Khadijah, kematian Abu Talib, menyebabkan bila kematian Abu Talib menyebabkan orang semua angkat kepala dan mula nak mempengapakan Rasulullah sampai tahap nak bunuh Rasulullah. Maka suasana tegang, genting, maka Rasulullah tangguhkan Jumaat. Sebab bila Jumaat ni ada dia punya khutbah. Bila ada khutbah, maka dia kena khutbah dengan sungguh-sungguh. Ihmarat wajhahu, kemerah-merahan wajah Rasulullah kalau khutbah tu. Jadi kalau itu khutbah dia, nanti orang dengar dia macam nak pergi perang aja. Jadi Rasulullah tangguhkan Jumaat. Jadi kita ni pun samalah, ada disebabkan keuzuran pandemik. Maka kita ditangguhkan Jumaat sebab keuzuran pandemik. Rasulullah tangguhkan Jumaat sebab keuzuran keselamatan. Jadi keselamatan belum tentu lagi akan berlakunya pembunuhan. Tapi Rasulullah mengambil kira kebarangkalian ada. Jadi masih lagi kebarangkalian ada pun Rasulullah dah tangguhkan setahun. Jadi Rasulullah mula sembahyang dalam proses hijrah Rasulullah sampai di Quba, 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal mula musafir balik. 12 Rabiul Awal tu hari Jumaat. Rasulullah mula musafir dan Rasulullah mula sembahyang pada petang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat di perkampungan Bani Sa'ad, barulah Rasulullah masuk ke Madinah. Jadi petang Jumaat ialah petang tertubuhnya negara Islam Madinah. Selepas sembahyang Jumaat Rasulullah masuk. Jadi jangan risau bila ulama kita berfatwa boleh meninggalkan Jumaat. Sebab Jumaat ni walaupun berat hukumnya tapi ringan. Ada 8 syarat wajib, hilang satu syarat aja gugur kewajipan seluruh Jumaat. Jadi bila dah kita hilang gugur kewajipan, maka tiada kewajipan semayanglah zuhur. Tentang bilangan-bilangan semua 4 orang apa semua tu ialah khilaf para ulama. Lebih kurang ada 17. Sebab saya bincang belajar dengan bekas Imam Masjid Negara dulu, Ustaz Ibrahim Sa'ad, Ustaz Halim Sa'ad. Jadi beliau masa waktu Masjid Negara dulu tengah nak buat sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Masjid Negara pun tak cukup sebenarnya bilangan 40 orang tu. Sampai sekarang tak cukup lagi 40 orang tu. Tapi dibincangkan, diorang dapat kemukakan 17 pandangan para ulama dalam bab berapa dia punya bilangan tu. Jadi masa saya buat tesis dulu, kita hanya sekadar jumpa paling tinggi pun 14 pandangan. Jadi saya kalah 3 pandangan tak jumpa kat mana. Tapi dia jumpa 17. Kita jumpa 14.
Jadi itu hebatnya orang tua dulu, dia tak ada sistem apa ni, dia boleh cari. Dia tak ada sistem, kita ni ada sistem macam-macam, ada Google. internet, ada Google. Hmm. Kita tak pakai Google, kita pakai apa? Maktabah Syamilah apa semua kan. Jadi tu pun tak boleh jumpa, tapi dia jumpa. Hebat dia ilmu orang dulu kan. Jadi memang ada banyak kaul. Mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i dengan kaul Qadim 4 orang. Kaul Qadim 4 orang. Kaul Jadid 40 orang. Jadi Ashab Syafi'i ada 12 orang. Ashab Syafi'i kata 12 orang boleh. Jadi itu semua ialah khilaf dalam mazhab. Jadi memang ada pandangan-pandangan bermula 4 orang dan ke atas, dan pandangan yang telah pun dimuktamadkan ialah 40 orang. Tapi pandangan-pandangan yang lain ini semua dimasukkan dalam poket ilmu sebab tidak dibuang, sebab al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan dibuang, ijtihad tidak akan dibatalkan ijtihad yang lain. Jadi ijtihad itu tetap wujud. Jadi sekarang inilah kita ambil, buka balik poket ilmu, tengok oh ni ada ijtihad ni, jadi pakailah ijtihad yang ada. Jadi semua yang telah pun kita lalui sekarang ni telah pun dibincangkan oleh para ulama zaman berzaman. Jadi semua telah ada ijtihad. Ulama kita berfatwa berdasarkan apa yang telah diijtihad oleh ulama yang dahulu. Yang 4 orang ni bukannya Imam Syafi'i seorang aja. Imam Abu Hanifah pun 4 orang, Imam Sufyan Tsauri pun 4 orang. Ramai lagi yang menyatakan 4 orang. Sebagai bermulanya sah ni Jumaat kan. Jadi kita ikutlah. Namanya fiqh darurat. Fiqh darurat ni bukanlah fiqh biasa. Kalau fiqh biasa ni macam hukum macam biasalah. Tapi bila fiqh darurat ni dia memang tidak sama dengan keadaan yang biasa. Semayang pun kena jarak-jarak. Sebab nama darurat, jangan ambil hadis waktu biasa dibacakan pada waktu darurat, itu tak cerdik sebenarnya. Dia ambil hadis waktu biasa diletak pada waktu darurat. Ada orang tu, ini hadis rapat-rapat soft ni, setan masuk apa semua. Tapi diletakkan pada waktu darurat, tak kena. Waktu darurat ni ambillah cara semayang waktu darurat. Dalam Quran ada sebut. Kalau kita tengok cara semayang waktu darurat, lebih daripada 24 cara semayang waktu darurat ni. Sambil berlari boleh. Jangan sembang bab soft tu, kena berlari. Kena berlari boleh. Jadi sebab itulah benda darurat, bincang darurat. Apple dengan apple, limau dengan limau. Durian dengan durian. Jadi kalau dimasukkan durian punya sistem dalam apple, jenuh kawan tu. Penin. Wallahualam.